Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke video yang ke-5 dalam modul yang ketiga, Simple Copywriting Formula. Dalam video yang ke-5 ni, saya nak kongsikan kepada tuan-puan full copywriting structure. Okay, sebelum saya teruskan, pastikan tuan-puan dah tonton video-video yang lepas. Saya recap dahulu. Pada video-video yang lepas, saya ada kongsikan tentang AIDA model. Ingat tak? Attention, Interest, Desire, Action. Okay. Dan saya juga ada kongsikan 5 jenis headline berpengaruh. So headline ni dia berfungsi sebagai attention grabber. Cara kita nak grab perhatian orang. Dan selepas kita belajar tentang headline, kita akan belajar macam mana kita nak tingkatkan minat, tingkatkan keinginan dan seterusnya buat pelanggan bertindak. So formula yang pertama saya nak kongsikan adalah formula MAMA. Sebenarnya formula-formula yang saya akan kongsikan selepas ni, dia berasaskan dengan AIDA model. Tapi untuk pemahaman lebih jelas dan bagi tuan-puan lebih faham, saya hasilkan model sendiri. Tapi model ni sebenarnya bukanlah purely datang daripada scratch, daripada idea saya. Tapi model ni saya guna pakai hasil daripada adaptasi daripada model asas, model utama iaitu AIDA model. So, model yang pertama yang saya nak kongsikan adalah MAMA. Model MAMA ni stand kepada perkataan MA. Okay, huruf MA. So, M yang pertama adalah multiple question. Okay, ingat tak dalam headline yang kedua, video yang lepas saya ada kongsikan tentang multiple question, iaitu headline kita nyatakan 2-3 poin masalah yang dihadapi oleh pelanggan. So kita boleh guna headline tu. Okay, A, aggravate. Aggravate ni adalah macam mana kita nak highlight kepada prospek yang masalah tu penting untuk diselesaikan. Sebenarnya dengan cara kita aggravate, cara ini boleh meningkatkan minat diorang untuk baca sampai habis. So kita nak nampakkan, kita nak bawa masalah tu ke depan mereka, kita nak tunjukkan masalah tu bukan main-main. Ibarat kata, ni masalah ni bukan benda yang biasa-biasa. Sebenarnya masalah ni kita nak tunjukkan yang penting untuk diselesaikan secepat mungkin dan segera. Dan aggravate ni, pendek kata, aggravate ni kita nak buatkan masalah tu teruk. Make problem worse. Kita nak nampakkan, kita nak tonjolkan, kita nak highlightkan, kita nak besarkan masalah tu supaya dia nampak lebih teruk sekiranya mereka tak selesaikan masalah. Dengan cara ini, dia akan menarik minat pelanggan. So kita kena ingat, multiple question tu adalah attention, cara kita nak tarik perhatian. Aggravate adalah cara untuk kita tingkatkan interest, meningkatkan minat mereka untuk baca sampai habis. Sebab ada jenis iklan attention, headline dah padu, headline dah power, headline dah menjentik emosi. Tapi disebabkan mereka tak pandai untuk besarkan masalah, headline tu dibaca tapi pelanggan tak nampak berminat untuk baca sampai habis. Sebab itulah tiada sale, tak ada leads yang masuk. Okay. Yang ketiga adalah mention solution. Bagaimana kita kaitkan masalah tu dengan produk ataupun servis yang kita jual. Apa bukti produk tu boleh selesaikan masalah? Apa yang lebih, apa yang lain produk tu dengan produk-produk lain dalam pasaran. Dan A adalah action. Kita bawa prospek untuk bertindak. Baik, so untuk memudahkan tuan-puan, saya berikan contoh. Saya ada buat tadi headline multiple question tentang produk kurus. So contoh ni adalah contoh produk kurus lah. Perut dah naik, nak workout daripada rumah tapi tak tahu cara berkesan. Okay, itu M. Selepas M, kita aggravate. Okay, aggravate. Kita besarkan masalah. Kita bawa ke depan mereka. Kita bagi tahu, masalah ni besar dan kau kena anggap masalah ni bukan benda main-main. So, kita menampakkan masalah tu teruk. Contoh, raya dah nak dekat. Badan pun dah start naik. Yelah, berkurung kat rumah. PKP duk hadap makan je. Tak sanggup kena ejek dekat office mate nanti. Tapi nak tunggu gym boleh buka lagi pun tak tahu bila. Jadi daripada satu masalah yang kita bawa daripada attention, kita bawa dan kita besarkan masalah tu. Kenapa? Kalau diorang ni tak settle-settlekan lagi untuk kuruskan badan dia dah start naik, mereka ni akan hadapi kena ejek dekat office mate nanti. Lagipun gym pun tak boleh buka, tak tahu lagi bila. Takkan nak tunggu gym buka baru nak bersenam. Yang ketiga, solution and proof. Barulah kita kaitkan dengan produk yang kita jual. Muncullah ada panduan XS. Yang ni saya berikan contoh.
jual e-book lah ataupun panduan video course untuk bersenam daripada rumah. Okay, dulu tak pernah terfikir pun nak workout daripada rumah. Berkesan pula tu. So dekat solution ni kita kaitkan masalah yang kita besarkan tu dengan solusi ataupun bisnes yang kita buat sekarang ni. Contoh produk ataupun servis tak kisah. Dan plus yang ini bonus lah, proof. Kita boleh tunjukkan proof, bukti-bukti yang mana panduan ni telah berkesan dan telah diguna pakai oleh ramai orang. Bukan kita je. Mungkin kita boleh letak testimoni daripada pembeli-pembeli sedia ada. Dan last kali, A, action. Barulah kat sini CTA, call to action. Kita bawa pelanggan untuk bertindak. Kita push pelanggan untuk bertindak. Beli panduan ini dengan serendah RM59, daftar terus di panduan workout.my. Ini contoh sajalah, domain ni tak valid pun, tak wujud pun. So dalam kes tuan-puan, boleh bawa mereka pergi WhatsApp, pergi website, si borang, bergantung kepada bisnes masing-masing. Kalau kita ada website, kita boleh bawa pelanggan untuk bertindak untuk visit website kita. Kalau kita agent insurans, mungkin kena isi borang ataupun WhatsApp kita. Kalau kita ada e-commerce, kita boleh letak link e-commerce. Tapi kalau kita masih lagi manual, pelanggan boleh berhubung dengan kita melalui WhatsApp. Alright. So itu Mama. Okay, itu model yang pertama, formula yang pertama. Formula yang kedua, iaitu model yang kedua adalah Papa. So ingat, sangat mudah Mama and Papa. Tadi Mama adalah mention, question, aggravate, solution, proof and action. Papa pula adalah problem, ceritakan masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Yang kedua, kita aggravate, kenapa masalah tu penting untuk diselesaikan. So Papa ni adalah problem, ceritakan masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Yang kedua, aggravate, kenapa masalah tu penting untuk diselesaikan. Buat masalah tu teruk, nampakkan masalah tu bukan benda main-main. P, point solution, kita kaitkan masalah tu dengan produk yang kita jual. Apa bukti produk tu boleh selesaikan masalah. Apa yang lebih, yang lain. Yang ni sama macam formula Mama tadi. Dan last kali adalah action. So kita tunjuk contoh. Contoh servis car seat cleaning, cuci seat kereta. P yang pertama adalah bertahun-tahun pakai kereta tak pernah cuci car seat. Tahukah anda kerap batuk sesama sebab alahan dengan kotoran dalam kereta? Tahukah anda anak kerap batuk sesama sebab alahan dengan kotoran dalam kereta? So itu P. Saya pernah buat headline, saya pernah tunjuk headline ni pada video yang lepas. Yang kedua, aggravate. Macam mana kita nak besarkan masalah tu supaya mereka, prospek, nampak masalah tu bukan benda main-main. Kat sini saya besarkan masalah tu supaya nampak lebih teruk. Yelah, kalau kereta dah pakai 5 tahun, dah macam-macam makanan yang tumpah. Air manis, susu pun pernah tumpah. Cuci biasa sebenarnya tak settlekan sampai deep cleaning. Maksudnya cuci kawas biasa RM10, RM15 tu tak selesaikan masalah. Itu yang jadi anak pun sesama, demam, batuk. Kesian betul. Itu yang belum kira anak yang ada eczema, alahan gatal-gatal, lelah. Jangan main-main tau. So kat sinilah kita besarkan masalah. Kita bawa masalah tu ke depan mata mereka untuk tunjukkan masalah ni bukan benda main-main. Mereka ni kena anggap masalah tu adalah masalah yang serius untuk mereka selesaikan. Yang ketiga adalah point solution. Barulah kita kaitkan dengan solusi yang kita tawarkan. Sama ada produk ataupun servis yang kita jual. Mujurlah ada servis kasih clean. Okay, saya ambil contoh ni daripada Protigi juga, Tuan Azim. Dulu mesti tak pernah terfikir pun nak cuci kasih kereta kan, servis pun bagus. Contoh kat sini saya letak proof, saya letak testimoni. Nak masuk hari ni dah 5 kali saya panggil kasih clean. Memang tak pernah mengecewakan. Betul-betul detail. Nampak betul diorang ni memang pakai cuci seat kereta ni. Arif, owner kereta yang dah 5 tahun yang tak pernah cuci seat. So bila kita nak letak testimoni, dia mesti dalam bentuk perbualan. So dan dia juga mesti ada nama dan siapa Arif tu, siapa yang bagi testimoni tu, pemilik bisnes ke, penjawat awam ke. So dalam kes ni saya bagi tahu owner kereta yang dah 5 tahun tak pernah cuci seat. Dan last kali, A, action. Yang ini kita bawa pelanggan untuk bertindak. Nak kami ke rumah tuan-puan untuk servis? Call saja talian khidmat pelanggan kami 012-7561-200. So kat sini kita boleh guna CTA mengikut kesesuaian bisnes masing-masing. So tuan-puan, kita dah belajar tentang full structure. Kat sini kita nampak secara jelas pentingnya untuk kita kenal pasti masalah. Sekali lagi, kita kena faham bisnes adalah tentang problem and solution. Dia bukan tentang apa yang kita jual. Dia bukan tentang macam mana kita nak kena jual. Dia tentang apa masalah yang kita nak selesaikan. Sebab itulah tuan-puan, berulang-ulang kali saya bagi tahu
Okey, dah buih mulut dah saya bagi tahu. Berulang-ulang kali saya bagi tahu yang mana apabila kita kenal siapa sasaran pelanggan kita dan apa satu masalah yang kita nak selesaikan, insya-Allah kita akan diberi kemudahan untuk bina headline, seterusnya bina satu copywriting full structure copywriting yang lengkap daripada attention, interest, desire, action. So dalam video yang ini saya dah kongsikan dua model formula yang tuan-puan boleh guna pakai. Yang pertama adalah mama, yang kedua adalah papa. So ingat, mama and papa adalah full structure copywriting. Mama stand for kepada multiple question, aggravate, mention, solution dan action. Papa pula adalah problem, aggravate, point, solution dan action. Step dia sama sahaja. Dan formula ni saya adaptasi, saya ambil, saya ubah suai daripada AIDA model. Sebenarnya sama je, cuma saya guna perkataan words yang lebih mudah dan lebih mudah untuk tuan-puan ingat. Okay, mama and papa. Alright, so itu sahaja untuk video yang kelima. Kita jumpa dalam video yang seterusnya.